Alright, so saya rasa kita boleh mulakan kelas saya sebab saya pun ada sebenarnya pukul 3 nanti ada perhimpunan pensyarah, tapi disebabkan ada kelas boleh masuk lewat lah. So saya akan cuba settlekan secepat mungkin, tetapi kelas ini penting walaupun kita tak ada praktikal ataupun amali minggu ni, kelas masih on sebab dalam jadual ada kelas amali kan, ada mood amali kat situ. So kami akan gunakan waktu inilah untuk sama ada sambung tutorial, mengajar konsep baru ke ataupun discuss soalan. Alright, okay, so without wasting time, saya share screen. Seharap pelajar bersedia dengan soalan tutorial, tak buat tak apa. Maksudnya waktu ni lah nak fahamkan. Alright, sekejap Dia tengah ni pula. Auto save. Okay, sekejap. Okay. So saya share, saya keluarkan ready dengan soalan tutorial dan mungkin saya bersangka baik pelajar-pelajar ada yang dah tontonlah video polarity tu. Okay, jadi tolong appreciate segala bahan yang pensyarah beri. Kalau pensyarah tak beri video, mungkin you rasa sukarlah untuk you faham. Sebabnya kita bukan berada dalam kelas face to face yang mana kalau kita berada di college, amalannya kalau tak faham, during your free time you may ask your lecturer, you boleh jumpa untuk consultation dan sebagainya. So bila online ni kita bukan limitkan apa, sebab kita faham pelajar kadang-kadang nak buat consultation guna Meet pun masalah data. So kalau pelajar tu dah tengok bahan tu, dia bolehlah consult dengan pensyarah menggunakan Telegram dan sebagainya. Okay, so firstly, okay, apa yang kita nak bincang hari ini ada dua benda lah. Yang pertama kita akan bincang tentang molecular polarity. Next we will continue dengan saya review lah jawapan kepada soalan exercise. Ada sebahagian saya dah tanda, ada yang dalam proses dan ada masih lagi hantar. Okey lah, tak apa, saya masih boleh terima lagi exercise tu. Cuma untuk assignment saya tak boleh terima lewat daripada tarikh yang sepatutnya. Okay, so when we talk about molecular polarity, bila kita bercakap tentang molecular polarity, polarity tu maksudnya polar or non-polar lah. Kalau you tengok tajuk tu 4.2, dia ada kaitan molecular shape and polarity. So in order to determine the molecular polarity, there are two factors, main factors yang akan affect. Okay, yang pertama adalah molecular shape, and then kita akan tengok the resultant dipole moment. Okay, tapi sebelum tu you kena faham dulu, the question ask you define dipole moment. Okay, so if you refer to your lecture notes, ada dalam lecture notes ni sebenarnya, okay, dipole moment tu apa benda sebenarnya? Dipole moment is defined as the product, hasil darab, product ni maksudnya hasil darab of the magnitude of the charge and the distance that separates the center of positive and negative charge. So basically this is the how we determine the dipole moment. Or the symbol is mu. Cuma dalam silibus awak, okay, dalam silibus matrikulasi kita tidak sampai tahap untuk mengira dipole moment tu. Okay, cuma kita kena ada pengetahuan, pelajar mesti diberitahu tentang dipole moment and how we are going to predict the molecular polarity. Okay, jadi bila kita nak tentukan molecular polarity, at the end kita akan tengok kepada resultant dipole moment. Resultant dipole moment. So resultant dipole moment, the symbol is mu. Okay. Tapi dia juga dipengaruhi, maksudnya kalau kita nak tentukan resultant dipole moment in order to determine the polarity, dia mesti datang daripada molecular shape. Kita wajib lukis molekul itu dalam bentuk molecular shape-nya. Okay, we cannot predict polarity daripada Lewis structure sahaja. Okay, so now ada satu lagi soalan kat bawah tu, dia tanya, how can a molecule be non-polar although it has polar bonds? Okay, bagi mereka yang dah menonton video pendek saya tu tentang molecular polarity, sebenarnya soalan ini dia tanya, macam mana molekul itu boleh dikatakan non-polar? Maksudnya polar tu maksudnya berkutub. Non-polar tu tidak berkutub. Maksudnya tak ada positive pole and negative pole. How can a molecule be non-polar although it has polar bond? Walaupun dia ada polar bond, tetapi kenapa dia adalah non-polar? Dalam nota kuliah pun dah ada, dalam video pun saya discuss juga. Okay, sebagai contoh, kita abaikan dulu jawapan tu. Let's say for example, I have chlorine molecule Cl2. Ini yang diatomic molecule. Ada dua atom sahaja dalam molekul tu.
Okay, kalau kita lukis dia punya Lewis structure, of course Cl, chlorine bonded to chlorine atom. Okay, so ini dari segi maksudnya kalau kita tengok oleh kerana ada dua atom sahaja, dia memanglah bentuk dia linear. Tak mungkin boleh bend ke trigonal planar. So dia memang akan bentuk linear. Okey, jadi sekarang kalau you tengok antara chlorine dengan chlorine ni, this chlorine atom they have same electronegativity. Maksudnya chlorine tu dengan chlorine satu lagi ni tak ada beza electronegativity. So apa yang berlaku bila tidak ada perbezaan, if there is no difference in electronegativity, maka covalent bond di sini adalah non-polar bond. Ikatan yang tidak berkutub. Maksudnya tak wujudlah yang atom yang ada partially positive, partially negative tu. Okey, tetapi kalau saya ambil contoh sebagai contoh lain, for example hydrogen fluoride molecule, HF molecule HF molecule. So ini pun sama, saya ambil contoh yang diatomic molecule. So oleh kerana dua saja atom yang wujud dalam molekul ini, maka dia adalah linear shape lah. Okay, but in this case, there is a difference in electronegativity between hydrogen and fluorine. Dia ada perbezaan antara electronegativity antara hydrogen dengan fluorine. Okay, di mana fluorine is more electronegative compared to hydrogen. Macam mana kita nak tahu? Kita mesti ada pengetahuan tentang electronegativity yang kita belajar dalam chapter 3 hari itulah. Okay, so kita pun dah belajar bahawa fluorine adalah the most electronegative atom. Jadi sekarang chlorine is more electronegative, so it has ability to attract the shared electron in a chemical bond. Daripada bond ini, fluorine ni cenderung untuk tarik elektron ke arah dirinya. Jadi apa yang berlaku, kebanyakan elektron akan tertumpu ke arah fluorine, menyebabkan fluorine ini menjadi partially positive pole. Partially negative pole. Okay, partially negative. Kalau dia cenderung tarik, dia akan jadi partially negative pole, kutub negatif. Hydrogen is less electronegative. Jadi di sini adalah partially positive pole. So you can see the electron distribution adalah tidak symmetrical. Jadi kita katakan ikatan di sini adalah polar bond. So what we can say about hydrogen fluoride, dia adalah polar molecule. Maksudnya sekarang dia adalah polar molecule. Okay, sebab dia punya dipole moment itu tidak membatalkan antara satu sama lain. Maksudnya kat sini dia adalah mu, resultant dipole moment is not equal to 0. Therefore, hydrogen fluoride is a polar molecule. Kita nak bercakap pasal polar molecule. Tapi kalau chlorine ni tadi, mu dia ataupun resultant dipole moment equal to 0. Dah lah tak ada non-polar bond. Confirm dah dia adalah, dah lah dia ada non-polar bond. Confirm lah dia adalah non-polar molekul. Ini contoh yang sangat mudah. Berbalik kepada soalan kita, dia kata kenapa molekul itu ada polar bond tetapi dia jadi non-polar molekul. Okey, apa yang saya boleh bagi contoh kat sini? Let's say I have, contoh paling mudah adalah beryllium chloride. For example, I have beryllium chloride, BeCl2. Okey, saya nak tanya beryllium chloride ni, ni saya lukis Lewis structure lah. Tapi kita boleh predict terus ni. What is the molecular shape of beryllium chloride? Somebody can respond? Linear. It is linear. It has linear shape. Tengok pun dah tahu kan. Sebab AX2 punya molekul. Okay, so it has linear shape. Okay, jadi kalau kita lihat kat sini, saya nak bercakap pasal soalan tadi lah. Dia kata ada polar bond tetapi molekul itu adalah non-polar. So di sini, kalau you tengok, yang pertama, molecular shape dia, okay, siapa yang tengok video tu dia nampaklah macam mana saya explain, dia adalah linear shape yang terdiri dari, maksudnya linear shape ni adalah salah satu shape yang terdiri daripada 5 basic shape: linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and octahedral with the same surrounding atom. Surrounding atomnya sama, nampak? Chlorine sebagai surrounding atom. Jadi molekul ini kita katakan symmetrical molecule. Okay, symmetrical molecule. Dia linear shape dan surrounding atomnya sama, maka kita kata dia adalah symmetrical. Okay, sekarang kita tengok kepada molekul ini, ada tak perbezaan electronegativity? Is there any difference in electronegativity between beryllium and chlorine? Ada tak? Ada. Ada. Which atom is more electronegative?
Chlorine. Chlorine is more electronegative while beryllium is less electronegative. So apa yang berlaku? Chlorine has ability to attract the shared electron more compared to beryllium. Jadi menyebabkan elektron cloud ataupun awan elektron ataupun pada chlorine ini dia akan menjadi electron rich region. Kawasan yang kaya dengan elektron sebab elektron akan tertumpu dekat situ. Jadi dia adalah partially negative ataupun kita boleh panggil dia partially negative pole, beryllium partially positive pole. And same goes to this one. Samalah kan. Jadi apa yang kita katakan ini bond ini, kedua-dua bond ini adalah polar bond. Ikatan tu polar. Sebab apa? There is a difference in electronegativity. Jadi apa yang saya boleh tulis lagi dekat sini? The beryllium. Okay, sekejap. Sekejap Baguslah juga dia auto save ni. Kalau tiba-tiba berlaku maksudnya slide saya tu masih ada lagi. Sekejap Okay. Hega Tashin dah masuk? Ada Hega? Okay, the beryllium, lambat lagi. Okay. The beryllium chlorine bonds, ada dua kan kat situ? Polar bond. Tapi untuk kita menentukan molekul itu, keseluruhan molekul ini polar or non-polar, maksudnya apa yang kita katakan molecular polarity, maksudnya kenapa molekul itu dikatakan polar? Disebabkan distribution of the charge adalah unsymmetrical. Taburan charge itu tidak sekata. Tapi dalam kes beryllium chloride ini, apa yang berlaku you nampak? Chlorine ni cenderung tarik elektron ke arah dirinya. Ini pun sama. Jadi kita nampak seolah-olah kat sini the charge charge distribution, taburan charge itu adalah sekata secara symmetrical di mana kebanyakan elektron memang tertumpu pada chlorine. Jadi dia tak habis lagi ni. Maksudnya sekarang the beryllium chlorine bonds are polar bonds. Okay. But kita mungkin boleh sambung ayat tu. Yang penting selain dia ada polar bond, kita kena tengok but the two bond dipoles cancel each other. Disebabkan apa? Elektron ataupun charge distribution adalah symmetrical. So bond dipole ini kita nak rujuk ke mana? Bond dipole ini awak rujuk kepada arrow yang saya buat di sini. Ini adalah bond dipole. Warna kuning tu. Kan? You tengok kedua-dua bond dipole itu membatalkan antara satu sama lain. Lebih kurang macam vektor lah. Kalau kita belajar fizik ataupun maths yang lebih tinggi, kita ada cakap pasal vektor kan? Kita belajar pasal vektor. Jadi sekarang ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga, barulah kita kata resultant dipole moment. Okay. Dipole moment which is mu. Okay, equals to 0 or not equals to 0 kelas? Dalam kes ni. Anybody would like to respond? Apa? Equals to 0. Yes, good. Equals to 0. Barulah kita buat ni dia punya sequence conclusionnya thus beryllium chloride is a non-polar molecule. Dia adalah molekul yang non-polar. Disebabkan bond dipoles dia, resultant dipole moment dia adalah equals to 0. Jadi kalau you tengok dalam contoh ini, ada polar bond. Ada dua polar bond kat sini. Okay, dua polar bond. Mana? Ni. Polar bond kat sini kan, saya dah labelkan. Iaitu ikatan itu berpolar disebabkan difference in electronegativity between beryllium and chlorine. Tapi at the end, molekul itu jadi non-polar. So, bagaimana itu boleh berlaku? Nah, itu yang soalan tu tanya. Jadi kalau you tengok, sebenarnya kita akan lihat kepada apa. Apa yang saya terangkan tadi semua dah ada. Semua saya dah terangkan. So, kalau you tengok kat sini, saya besarkan sikit. Mungkin ada nak nampak font ni. Okay. So you nampak kat sini apa yang kita nak lihat adalah why a molecule can be non-polar although it has polar bonds. Because bond dipoles will cancel each other when the bonds are arranged symmetrically. Apabila polar bond itu disusun secara symmetrical. Symmetrical kat sini you kena faham symmetrical maksudnya dia ni adalah shape dia. Molecular shape dia adalah terdiri daripada 5 basic shape. Maksudnya case yang tak ada lone pair pada central atom plus same
surrounding atom. Kalau siapa tengok video tu saya dah bagi contoh dia punya guideline. Jadi macam case beryllium chloride tadilah, dia adalah linear shape dan surrounding atomnya sama. Maka kita katakan it is symmetrical molecule. Jadi bond dipole dia cancel each other. So dia akan jadi non-polar molecule. So itu asas. Maksudnya saya nak terangkan soalan ini saya merujuk kepada contoh. It is better lah. Okay. So mungkin ada yang dah dapat idea tu, ada yang tak berapa nampak, kita lihat kepada contoh example. Tapi before that saya beri sedikitlah guideline kat sini. So basically kita mesti lukis dulu Lewis structure. Bagi mereka yang tak faham nak tentukan direct molecular shape tu, of course dia akan buat Lewis structure, dia akan draw the molecular shape. Ini wajib. Mesti dilukis dalam bentuk molecular shape dia. Sebab kalau you tengok tadi saya mention molecular shape dia apa. So memang kena draw molecular shape and then kita mesti determine polarity of the bond, cari ada tak polar bonds. Okay. Lepas tu kita akan determine the bond dipole. Kalau dia ada polar bond maksudnya kita akan buat bond dipole yang macam ni lah, arrow tu. Okay, lepas tu baru kita tentukan resultant dipole moment. Barulah kita boleh dapat sama ada molecule itu polar ataupun non-polar. Okay, that is basic idea lah ataupun basic steps in order to determine the molecular polarity. Okay, so now saya terus gunakan soalan tutorial itu. Okay, we have sulfur dioxide sampailah selenium hydride. Okay, jadi tolong beri respon lah kalau saya minta jawapan secara lisan. Okay, we have the first one is sulfur dioxide. Okay, untuk sulfur dioxide ni siapa yang dah buat, siapa yang tak buat lagi tu buat sama-sama dengan saya. Jangan tunggu recorded meet sahaja. Okay, of course kita nak tentukan. Kalau kita dah biasa buat, kita dah mahir dengan Lewis structure, kita dah biasa buat, kita memang, saya tengok pun saya dah tahu dah dia ni shape dia apa. Tapi saya assume pelajar mungkin dia tak faham. Okay lah. So dia pun nak kira Lewis structure. Okay, sulfur 6 valence electrons times 1. 6 electron. Oxygen also comes from group 16. So 6 valence electrons times 2. So total must have 18 electrons. Okay, jadi sekarang ni saya nak buat Lewis structure dululah. Jadi bila saya nak buat Lewis structure, of course sulfur will be the central atom because sulfur is less electronegative compared to oxygen. So bila kita dah kira, ini semalam saya dah komen saya dah komen. Hegatation ada tak? Hegatation? Hega ada? Sebab semalam dia buat Lewis structure tak ada skeleton, dia tak buat bond. So tak apa, yang tak ada tak apa, saya terus nanti tengok pada kehadiran yang saya record dalam Google Meet attendance auto tu, dia masuk ke tidak. Dia boleh detect pelajar tu masuk, pelajar tu left. Berapa lama dengan saya. Okay, so saya pun buat skeletal structure. So saya dah guna berapa kelas? Saya dah guna 4 kan. So baki lagi 14 elektron. Okay, sekejap saya turunkan bawah ni sebab macam tak cukup ruang. Okay. Okay. So sekarang saya dah guna 4. Jadi bakinya 14. So saya kena octetkan dululah oxygen atom. So siapa yang ni tolong buat sama-sama. Salah tak apa. Nanti you terus betulkan. Okay, jadi saya dah guna berapa kelas? 12. Baki lagi 2. So 2 nak letak kat mana? Dekat sulfur. Letak kat sulfur. Betul. Jadi, tapi bila kita letak kat sulfur masih lagi tidak octet. So of course kita dah belajar we have to draw the what? Multiple bond. Kita try buat satu double bond. Okay, jadi sekarang saya nak cuba buat satu double bond. Katalah saya guna lone pair daripada oksigen yang kat sebelah tu. So now I get one double bond dan sulfur juga sudah octet. 2, 4, 6, 8. Jadi ini salah satu structure yang boleh diterima untuk sulfur dioxide because sulfur ni pula dia adalah element from period 3. So dia boleh expand because it has empty 3D orbital. Tapi kalau pelajar tu buat, katalah pelajar tu kata, cikgu kalau kita buat dia punya Lewis dot symbol kan macam ni. Okey, tapi sulfur ni pula boleh expand. Mungkin pelajar tu dah faham pasal expanded. Dia kata saya buat Lewis structure-nya macam ni. 2-2 double bond. Okey, maksudnya double bond ni oksigen masih lagi octet lah, tak ada masalah. Okey, sulfur pula kalau you nampak kat sini, yang kiri ni yang kiri ni octet. Kan? Dari segi octet dulu lah. Ini octet. Yang ini adalah expanded
Oktet. Untuk sulfur dioxide, dua-dua ini diterima. Maksudnya kalau pelajar A buat yang satu double bond betul, pelajar B buat yang ada dua double bond pun betul. Cuma sekarang ni kita tak mempertikaikan dari segi which one is the most stable. Kalau nak cari most stable, you buatlah formal charge. Sebab untuk sulfur dioxide memang ada buku guna yang sebelah kiri ni, ada buku guna yang sebelah kanan. International book. Jadi dua-dua boleh diterima. So now, from the Lewis structure, you tengok what is the molecular shape of sulfur dioxide. Apa dia punya general formula tu? AX2 apa? Linear. Linear, are you sure? Iskandar? Yeah. Apa dia punya general formula? Okay, Iskandar tengah tu. Apa dia? AX2 E1. E1. Yes, AX2E1. Jadi kalau AX2E1, dia ni terdiri daripada 3 electron groups tapi 2 bonding pair, 1 lone pair. So what is the molecular shape for sulfur dioxide? From Vesper theory. Nampak kat sini dah kena mahir kan? Kat sini dah kena mahir. Apa dia punya molecular shape? Anybody would like to respond? Okay, Gan kata V-shape. Yes, correct. Murni pun sama, V-shape. Jadi, kita tahu dia adalah V-shape daripada Lewis structure ni kita gunakan Vesper. So, nak tentukan molecular polarity, wajib lukis dalam bentuk V-shape. So, dalam kes ini, kalau pelajar tu guna yang kiri, dia akan lukislah, dia pindahkan molecular shape ni, Lewis structure ni kepada V-shape. Siapa guna yang sebelah kanan, yang expanded pun sama. So, now saya lukis semula. So, this is the molecular shape for sulfur dioxide. Saya guna yang octet tu lah. So this one. Okay, dan satu lone pair. So kalau kat sini bond angle dia jadi berapa? Okay, molecular shape dia adalah V shape. Nanti saya tulis bond angle dia adalah less than 100 120 degrees. Okay. Jadi sekarang ini tak cerita lagi pasal polarity. Sekarang kita baru nak buat molecular polarity. Okay. So kalau saya tak nak labelkan bond angle kat situ pun tak apalah. Sebab kita bercakap pasal molecular shape, polarity. Tapi saya tanya je lah tadi tu. Okay. Jadi sekarang kita nak tentukan polarity. Macam mana kita nak jawab? Yang pertama tadi kalau you tengok guideline, nyatakan molecular shape dia apa tadi? V shape. V-shape. So dalam chemistry ni jangan complicated sangat cara nak jawab. Ini salah satu cara. Okay, sekarang saya nak tanya, symmetrical or unsymmetrical? Ini kalau siapa tengok video dia saya ada mention. Sekarang ni case yang ada lone pair dekat tengah-tengah tau, dekat central atom tu. Adakah dia terdiri, V-shape ni terdiri daripada 5 basic shape ke? Saya nak tanya. Tak. Tidak kan? Jadi dia memang kalau dia bukan terdiri daripada 5 basic shape ya, linear, trigonal planar, apa lagi tu? Tetrahedral, trigonal bipyramidal and octahedral. Dengan syarat same surrounding atom. Kalau yang itu, yang 5 basic shape tu same surrounding atom, confirm dia symmetrical. Tapi kalau dia punya shape, dia punya surrounding atom tu satu pun dah lain, maka dia jatuh kepada asymmetrical. Tapi kalau yang ada lone pair ni, yang case yang central atom ada lone pair, confirm dia adalah unsymmetrical molecule. Unsymmetrical molecule. Okey, sekejap. Mana tadi? Unsymmetrical molecule. Okay, walaupun you nampak surrounding atomnya sama, tapi dia tergolong dalam unsymmetrical molecule. Sebab apa? Okay, kita cari dulu polar bond. Ada tak polar bond dalam molekul ni? Is there any difference in electronegativity between sulfur and oxygen? Ada tak? Ada. Ada kan? Okey, jadinya sekarang dia ada antara apa? Sulfur dengan oksigen. Siapa yang less electronegative? Siapa yang more electronegative? Less sulfur. Less sulfur. Sebab itu dia jadi central atom kan? So kat sini partially positive. Okey, yang kat sini partially negative, partially negative. Jadi bila ada perbezaan electronegativity, maka this bond, tak kisahlah double bond ke single bond, adalah polar bond. Jadi bond dipole barulah kita buat antara sulfur dengan oksigen. Oksigen is more electronegative. Nampak? Okay, oksigen is more electronegative. Okay, tapi dia ni jadi unsymmetrical sebabnya apa? Sebab lone pair ni pun sebenarnya dia tarik sikit. Dia akan towards kepada polarity tu akan, elektron pun akan tertumpu pada sedikit sulfur tu. Bukan sulfur, pada lone pair, pada lone pair. Jadi sekarang kalau you tengok
you tengok anak panah saya dia panjang, sulfur oksigen tu sama panjang lah, assume sama panjang Tapi dekat lone pair tu jadi sedikit macam pendek sikit. So itu menunjukkan apa? Electron distribution. Taburan elektron tu ada yang banyak dekat oksigen, ada sedikit dekat sulfur. So you nampak dia adalah tidak sekata. The charge distribution is unsymmetrical. Jadi sekarang ni yang pertama itu yang menyebabkan dia unsymmetrical molecule. Lepas tu kita mention pula the bonds. Okay, mesti ada. Kalau soalan kata minta explain mesti buat macam ni. The bonds, okay, between apa? Sulfur and oxygen. Kita buat, saya buat sulfur oxygen ni, saya sebut the bond between sulfur oxygen. Nak buat double bond ke, nak buat single bond ke, you kena buat 2 kali lah kalau you nak buat double bond dengan single. So generally kita buat macam ni. Polar bond, polar bonds. Okay, lepas tu both bond dipoles, Okay, kedua-duanya lah. Both bond dipoles cancel each other or does not cancel each other? Maksudnya kalau you tengok kan, macam kita belajar vektor kan, saya dah tunjuk ni kan, so, kebanyakan elektron tertumpu kat mana sekarang? Ke arah siapa? Oksigen. Kan sebenarnya resultant dia ke bawah ni, banyak tertumpu ke arah oksigen. Okay, good, betul siapa jawab, Murni pun bagi respon. Jadi kalau you tengok dia ni macam seolah-olah awan elektron tu kan, kat sini ada elektron sikit, tapi kat sini ni lagi banyak. Nampak tak? Itu menunjukkan taburan elektron tu tak sekata. Siapa tengok video kan ada electrostatic potential map yang gambar hijau biru tu. Both bond dipoles does not cancel ataupun do not cancel each other. Does not cancel each other. Okay. So, as a conclusion, sebelum kita jawab dia polar ke non-polar, kita kena nyatakan the resultant dipole moment, simbolnya apa? Dipole moment adalah resultant adalah mu is not equals to 0. Thus, apa ni? Sulfur dioxide is a what? Is a what class? Polar or non-polar molecule? Polar molecule. Okay, good. It is polar molecule. Jadi ini baru satu cara lah kita nak tengok macam mana nak tentukan polarity. Nampak dicadangkan sebab unsymmetrical dengan symmetrical ni biasanya dalam pemarkahan PSPM dia beri markah tu. Kadang-kadang pelajar bila calon tak letak perkataan unsymmetrical ataupun symmetrical, kuranglah markah kat situ. Dia bergantung lah ikut ketua pemeriksa yang kat atas tu, yang siapa jadi ketua tu. Tapi saya ajar benda yang menyelamatkan lah, maksudnya pelajar boleh sepatutnya buat begini. Okay, alright. So kalau ada masalah, mungkin ada pelajar macam baru nak faham kan, kita tengok contoh seterusnya. Okay, we have hydrogen bromide. Tengok pun dah tahu dah sebab saya dah bagi contoh HF tu tadi kan. Okay, jadi untuk hydrogen bromide, kalau kita buat dia punya molecular shape, okay, hydrogen bromide, dia diatomic molecule yang ada 2 sahaja atoms. Okay, so this one. Okay, kalau kita tengok kepada molecular shape, dia adalah molecular shape. Dia adalah linear shape. It is linear walaupun 2 atom sahaja. Dia adalah linear. Okay, ada tak polar bond kat situ? Is there any polar bond? Is there any difference in electronegativity dulu? Saya tanya, ada tak perbezaan? Okay, which atom is more electronegative? Bromine. Bromine is more electronegative. Okay, betul. So, kita labelkan this is partially negative, hydrogen is partially positive. Okay, jadi this bond adalah polar bond. Polar bond. Jadi, saya sambung penerangan saya kat sini. The hydrogen bromine bond is a polar bond. Okay. Lepas tu kita buatlah bond dipole, anak panah tu kan. So since bromine is more electronegative, so bromine has more tendency or more ability to attract the shared electron toward itself in a chemical bond. Jadi sekarang you nampak seolah-olah awan elektron pada bromine tu lagi besar sebab elektron tertumpu kat dia. Dah lah dia ada lone pair kat situ. Lepas tu dia tarik pula elektron daripada bond ke arah dirinya. Jadi banyak elektron tertumpu pada bromine. So that's why dia dilabelkan sebagai partially negative, electron rich region.
So saya contenglah kat sini Electron rich region, kawasan yang kaya dengan elektron. Okey. So dalam kes ni dia ada satu je bond bond dipole tu. Jadi kita boleh sebutlah the bond dipole does not cancel each other. Jadi kat sini linear ni tadi dia jadi, walaupun dia linear tapi dalam kes dia ni adalah unsymmetrical. Saya terlupa nak tulis. Tambahkan dia adalah linear tapi surrounding atom dia tak sama kan, dia unsymmetrical molecule lah. Sebab sekarang ni charge ataupun elektron tertumpu pada bromin sahaja. So as a conclusion, the resultant dipole moment is what? Equals to 0 or not equals to 0? Dipole moment kelas dalam kes ni. Anybody would like to respond? Yes, Gan, thank you. It's not, okay, it's not equal to 0. Sekejap. Okay, sambung yang lain. Saya auto save ni. Okay. Sebab bila tengah auto save tak boleh paksa, nanti graphic card problem pula. Okay, it's not equal to 0. So, hydrogen bromide is a polar molecule. Polar tu tak nak huruf besar pun tak apalah. Saya highlight kat situ. It's a polar molecule. Molekul ni maksudnya kita tunjuk keseluruhan. Okay. Kita menentukan polariti ni dalam silibus kita tentukan untuk covalent molecule. Untuk ionic ni memang dia ada charge kan. Jadi kita tak bincangkan polariti untuk ionic compound. So kita hanya bincangkan untuk covalent compound. Okay. So settle dua molekul. Okay. Seterusnya. Okay. Boron trifluoride. Ini kalau kita dah tengok pun ataupun kita tahu, dah biasa buat, dah tahu dah. Lukis molecular shape-nya. So this is the molecular shape of boron trifluoride. Okay, BF3. So lengkapkan. Okay. Baik. What is the molecular shape of boron trifluoride? You nampak dah saya lukis ni. Saya dah bagi clue dah. Apa dia? Trigonal planar. Okay, good. Trigonal planar. Okay, ataupun planar lah. Trigonal. Kalau dulu masa saya kat universiti belajar bahasa Melayu dia sebut satah trigon. Sebab trigonal tu trigon lah kan. Planar ni adalah satah. Okay. Saya nak tanya, symmetrical ke unsymmetrical molecule? Symmetrical. Okay, kenapa Umi you kata symmetrical? Betul symmetrical. Sebab 5 basic. Basic 5 basic shape. Dia salah satu daripada 5 basic shape. Tapi tak habis lagi tu. Dan apa? Ada satu lagi dan. And dia punya surrounding atom, tengok surrounding atom Gan dia tulis same atom. Same surrounding atom. Atom sekeliling dia tu sama. Kalau fluorine semua. Jadi kita panggil dia symmetrical molecule. Okay, ada tak polar bond? Is there any difference in electronegativity between boron and fluorine? Ada. Okay, which one is more electronegative? Fluorine. Okay, fluorine is more electronegative, so it is partially negative. Boron adalah partially positive. Jadi yang ni pun sama, labelkan. Okay, so tiga-tiga ikatan ini, 3 bonds ini adalah polar bond. Okay, jadi kita boleh tulis kat sini lah. The bonds. Okay. Between, ikutlah ayat macam mana awak nak buat tapi maksudnya sama. Jangan bertukar maksud. Boron and fluorine are polar bonds. Okay. So kita tunjukkan bond dipoles dia. Jadi disebabkan you kata fluorine is more electronegative. Jadi bond dipole ke arah fluorine. So kekuatan ni maksudnya sama kuat lah. Maksudnya taburan elektron tu adalah sekata, symmetrical terhadap fluorine dalam molekul ini. Kalau kita lukis sebenarnya arrow tu dia sama panjang lah. Tapi sebab kita guna kita tak guna pembaris dan tak rigid sangat, kena nampak beza. Okay, adakah bond dipoles itu cancel each other or does not cancel each other? Does not. Okay, tulis all bond dipoles does not
cancel each other. As a conclusion, the resultant dipole moment is equals to 0. Boron trifluoride is a non-polar. Dia tak cancel each other, madam. Bond dipole ni. Saya salah tulis. Saya nak tulis cancel each other ni. Bagus-bagus Iskandar. Ingatkan saya. Kadang-kadang nak tulis otak dah fikir tapi sebut lain. All bond dipoles cancel each other. Sorry, terima kasih Iskandar. Boron trifluoride is a non-polar molecule. Betul? Betul tak ni? Betul-betul. Dia cancel each other, membatalkan antara satu sama lain disebabkan taburan charge itu sekata, maka dia adalah non-polar molecule. Okey, itu contoh untuk boron trifluoride. Okey. Baik, tadi macam ada telegram daripada kawan awak ni. Saya tak sempat nak reply. Okey. Okey, next kita pergi pada sulfur hexafluoride. Okey, siapa boleh bagi tahu saya, sebab kita dah biasa jumpa ni dalam Lewis structure and molecular shape. Apa dia punya molecular shape? Sebelum saya lukis, what is the molecular shape of sulfur hexafluoride? Sama ada tulis kat chat box ke ataupun secara lisan. Octahedral. Okey, octahedral. Gan pun tulis octahedral. So, kita lukislah octahedral SF6. Okey. Mesti lukis bentuk octahedral. Tak payah lukis secara 3D. Bila saya sebut 3D tu, maksudnya ada yang garis tebal, garis putus-putus tu tak perlu. Tapi kita wajib lukis dalam bentuk dia yang sebenar. Dalam bentuk molecular shape yang kita dah predict. So kalau octahedral, kena lukis octahedral. Cuma dalam molecular polarity ni, kalau soalan tu tak berkait dengan Vesper teori ke apa, tak payahlah mention bond angle. Macam ni soalan ni memang cakap pasal polarity. Okey, jadi kita tulislah kat sini molecular shape. Molecular shape adalah octahedral. Okey, symmetrical or unsymmetrical molecule? Symmetrical. Okay, good. It is symmetrical molecule. Sebab dia adalah shape yang salah satu daripada 5 basic shape and the surrounding atoms are same. Okay, dia adalah symmetrical molecule. Okay, between sulfur and fluorine, which one is more electronegative? Chlorine. Okay, fluorine. Okay, good. Siapa yang beri respon semua tu, tak sempat nak sebut nama seseorang. Fluorine is more electronegative and sulfur is less electronegative. So, dia akan jadi partially positive. Okay, jadi kalau you tengok, the bond between sulfur and fluorine itu adalah polar bonds. Okay, jadi kita tulis juga the sulfur fluorine bonds are polar bonds. Okay. Okay, lepas itu kita tunjukkan bond dipoles. Okay. Buatlah macam ni. Alright. Okay. Tunjukkan. Sebab saya tunjuk sebenarnya tunjuk ni bagus. You nampak lah. Nampak tak semua dia punya electron distribution ataupun charge tu sekata. Semuanya pada fluorine atom yang atom surroundingnya sama. Maksudnya kekuatannya samalah. Okey, jadi sambung dekat sini. All bond dipoles, apa ayatnya? Cancel each other or does not cancel each other? Or does not Cancel each other. Okay, cancel each other. As a conclusion, apa nak tulis? Therefore, Resultant. resultant dipole moment U equals to or not equal to 0? Equals to. Equals to 0 and SF6 is a non-polar molecule. Sebenarnya dia sangat mudah lah. Untuk level awak ni nak tentukan polarity tu agak mudah. Tak susah sangat pun. Okay next. Sebab kita tak kira pun benda tu. Tak sampai tahap nak mengira. Okay. Sikit lagi ammonia. Ammonia ni siapa tahu dia punya molecular shape?
Semalam dah bincang. Cuma saya tak up lagi lah recorded meet semalam. Sebab saya sibukkan video untuk hybrid tu. Okay. Gan, you kata trigonal pyramidal. Okay, correct. Dia adalah trigonal pyramidal. Okay, so tulis molecular shape. Okay. Trigonal pyramidal. Symmetrical or unsymmetrical molecule? Nampak surrounding atom sama. Tapi, okay, Gan kata unsymmetrical molecule. Betul. Dia memang terus jatuh pada unsymmetrical molecule sebab ini adalah case yang central atom dia tu ada lone pair. Dia terus unsymmetrical molecule walaupun surrounding atom dia sama. Sebab dia dah case yang nanti, you tengok kat sini, okay, saya buat in terms of electronegativity, nitrogen is more electronegative compared to hydrogen. Okay. Sebab yang ini developer yang dah set macam ni, auto save ni. Saya tak boleh buat apa-apa. Bukan saya yang set tu. Sebab bila sesuatu company membangunkan produk dia, apps ke apa, dia kan sentiasa menambah baik kan. Macam ni lah. Okay, sekejap Okay, ini apa? Partially positive. Partially positive, partially positive. Okay, kenapa saya kata dia unsymmetrical? Kalau you tengok, nitrogen is more electronegative. Jadinya sekarang of course nitrogen tu yang cenderung tarik. Dan of course lone pair tu tarik sikit. Jadi kalau kita kaitkan dengan pengetahuan vektor kita, dia kan macam paduan dia resultant dia tu ke arah nitrogen tu. Dia tidak membatalkan antara satu sama lain. Cuma untuk tahap awak tak payah buat lah yang resultant ni, yang paduan keseluruhan tu. So itulah menyebabkan dia jadi unsymmetrical sebab elektron tertumpu kepada awan elektron nitrogen. Jadi kat situ dia unsymmetrical. So macam biasalah kita tulis apa tadi? The NH bond, nitrogen hydrogen bonds are polar bonds. Okay, lepas tu all bond dipole cancel each other or does not cancel each other? Does not cancel each other. Okay, sambung. All, ikutkan saya boleh je tulis siap-siap tunjuk slide je kan. Tapi macam tak best pula. All bond dipoles. Okay, does not, tidak membatalkan. Does not cancel each other. Okay, therefore, the resultant dipole moment is not equal to 0. Ammonia is a polar molecule. Usually kalau molekul tu ada lone pair pada central atom, dia akan jadi non-polar. Dia akan jadi polar. Saya ulang Kalau ada lone pair pada central atom, dia akan jadi polar molekul kecuali dua sahaja. Kalau siapa yang ingat lah saya punya video tu ada dua. Yang linear dengan square planar. Tapi dengan syarat surrounding atom mesti sama. Itu boleh tengok dalam video lah sebab dalam contoh ni tak ada. Dia tak ada soalan tu. Okay. Last question. Next. Adalah selenium hydride. Okay, ini buatlah dia punya Lewis structure, determine the molecular shape. So saya dah siapkan, saya dah boleh predict dah. Selenium hydride ini, okay, dia mempunyai shape V shape. V shape, tapi saya punya ni tak nampak V shape. Ada berapa lone pair pada central atom? Ada tak sesiapa dah buat? Ada tak sesiapa dah buat? Ada dua pasang tak silap saya. Betul? Dia selenium group 16. Tolong double check dengan saya. Wiming ada Wiming. Warna Wiming. Ada two lone pairs around selenium, betul? Ya, betul. So dia V-shape kan? Dia V-shape lah. Tapi dia V-shape yang AX 4 elektron group 1, 2, 3, 4. So molecular shape adalah V-shape ataupun band. V-shape ataupun band. Dan bila ada lone pair saya kata dia memang jatuh kepada unsymmetrical. Okay, unsymmetrical.
Okay, antara selenium dengan hydrogen, selenium group 16. Jadi selenium is more electronegative. Hydrogen less electronegative. Jadi ikatan ini adalah polar bonds. Okay, the hydrogen selenium bonds, okay, are polar bonds. Okay, are polar bonds. Okay, kita buat dia punya apa tu? Bond dipole, semua ke arah selenium. Okay, ke arah selenium. Okay, lone pair tu dia ada tarik sikit sebenarnya. Sini pun ada tarik sikit. Jadi you nampak dia macam banyak tertumpu ke arah selenium. Dia punya distribution of charge tu tak sama, tidak sekata. Jadi all the bond dipoles, the bond dipoles, sambung ayat saya. Cancel each other or does not cancel each other? Does not. Does not. Does not cancel each other. Okay, does not cancel each other. As a conclusion, the resultant dipole moment is not equal to 0. Therefore, selenium hydride is a polar molecule. Okay, boleh nampak? Nampak tak dia punya prosedur tu nak buat apa? Mesti wajib lukis molecular shape baru je boleh ni. Sebab ini kena mention. Shape tu apa, symmetrical or asymmetrical tu kena mention, kena nyatakan dalam jawapan. Okay, ada soalan setakat ini? Nabil Fikri ada soalan? Tadi nampak memberi respon kat situ. Is there any question, Nabil? Mana Nabil Fikri? Tak ada madam. Okey, apa ni? Okey. Baiklah. Jadi untuk polariti sebenarnya saya dah settle bincang. Yang ini nanti saya nak bincang minggu depan. Saya nak bincang minggu depan. Saya akan crop juga masuk dalam Telegram. Cuma awak snap dulu sekarang. Boleh snap tak? Ataupun print screen, boleh tak? Ini saya nak bincang hari Ahad depan. Ataupun saya terus buat sekarang. Sekejap, saya masukkan dalam awak punya Telegram sekejap. Sekejap. Banyak betul saya punya tab ni buka. Okey, sekejap. Nanti kan lupa. Okey. Habib Juel pun ada kat situ. Okay, so ada dua soalan nanti buat untuk kelas minggu depan. Maksudnya kelas minggu depan tutorial tu, kita bincang soalan inilah, soalan tadi tu. Alright, okay. Jadi yang ni dah settle untuk polarity sebab bendanya pendek, cuma nak ajar tu konsep dia tu lah. Okay, sekarang saya nak review kepada soalan yang awak dah submit. Okay, sebab nanti kalau saya tak review sekarang nanti masalah pula. Okay. So kalau you lihat soalan final dia memang macam ni. Soalan final dia macam ni lah. Maksudnya dia tak ada bagi direct je. Dia boleh relate. Ini pun saya pilih soalan pasal Lewis structure tau. Ada soalan dia relate Lewis structure dulu. Lepas tu dia tentu suruh tanya, dia tanya pula molecular shape. Lepas tu kadang-kadang dia terus tanya hybrid. Lepas tu ada juga yang tak tanya hybrid, dia tanya pasal polarity sahaja. Pun ada juga. Okey, jadinya sekarang sekejap okey. Okey, jadinya sekarang kita lihat kepada soalan ini. Okay, dia dah mention kat situ. Azide ion exists in several resonant forms. Draw possible resonant structures for the azide ion and use formal charges to select the most stable structure. Using Lewis structure, explain why nitride ion exists, whereas trifluoride ion F3- does not exist. Okay, dia dah, so kita kena start daripada yang awal. Draw possible resonant structures for the azide ion. Most of the student boleh jawab lah. Kebanyakan pelajar yang submit tu boleh jawab. Okay. Sekejap. Apa pula ni? Okay, sekejap. Undo. Kebanyakan pelajar boleh jawab lah. Okay. Sekejap. Okay.
Tak apa, yang atas su tu sukatilah. Okay, jadi kalau you lihat kat sini, ini. So, bila you buat, sebab dia dah mention resonance structures. Jadi apa yang saya nak ni, susunan tak sama macam jawapan saya tak apa, tapi mesti ada arrow ni. Saya dah bincangkan masa kita bincang resonance kan. Ada arrows, lepas tu must be label. Labelkanlah 1, 2, 3 ataupun A, B, C. Okay. Jadi yang ini biasanya most of the student boleh jawab dengan baik. Lepas tu dia tunjukkanlah jalan pengiraan formal charge. Okay. So formal charges mesti ditunjukkan sama ada you tunjuk jalan kira ataupun pelajar tu kira dan label kat atas ni. Dekat atas setiap item. Biasanya kita terima dua-dua cara lah. Bila kata use formal charge tu maksudnya bila macam ni kita assume, kita anggaplah pelajar tu memang dah kira. Kalau dalam final exam macam mana dia kira tanpa buat macam ni kan, boleh bagi jawapan macam ni, mesti dia kira. Okay, and then from the formal charges you have to use formal charge to select the most stable structure. Okay, daripada jawapan yang saya paparkan ini, which one is the most stable structure ataupun most plausible structure? Yang mana out of the list? Structure tu. Structure kalau ikutkan yang out of the list, yang out of the list yang terkeluar daripada senarai, kita tak akan pilih structure satu tu lah. Sebab yang pertama kita akan cari apa? All zero formal charge. Tapi tak ada, dalam kes ni tu pun tak ada. So priority kedua, kita akan lihat yang smaller formal charge. Okay, smaller formal charge. Jadi antara structure 1, 2, 3, yang smaller tu adalah structure 2 lah, betul tak? Structure 1 dengan structure 3 tu dia dah bukan smaller. Kalau kita compare dengan 2 tu lagi smaller. Okay, jadi structure 2. Oh, dia dah ke bawah. Kena mana jawapan saya? Hilang sekejap Saya dah buat. Saya back balik. Saya undo. Okay, sekejap kelas technical macam ni lah. Okay. Structure 2. Okay. Jadi biasanya sebab soalan kata use select. Jadi kita terus mention kat sini. Reason because it has smaller formal charge. Siapa yang jawab because negative 1 charge formal charge is placed on nitrogen atom, tak tepat. Kenapa? Kalau yang itu kita akan guna untuk kita jawab kalau dia negative charge is placed on the more electronegative atom. So untuk jawapan yang ini adalah as it is. Okay, ada soalan setakat ini untuk soalan formal charge dan juga nak pilih the most plausible structure. Ada tak? Tak ada Jelas Jelas. Okey, baiklah. Jadinya sekarang kita nak buat apa pula? Kita nak sambung soalan tu. Kalau you tengok soalan tu tanya pula. Using Lewis structure, explain why nitride ion exists whereas trifluoride ion F3- does not exist. Okey. Nitride ion ni kebetulan memang awak dah lukis. Jadi kalau kita lihat nitride ion, bila kita lukis, kita nampak dekat situ central atom dia surrounded by 8 valence electron. Dikelilingi oleh 8 valence electron, jadi dia obeys octet rule ataupun 8 octet lah. So that's why nitride ion tu exist. Tapi kita kena bagi tahu. So sebab soalan tu dia dah bagi isu dah, dia dah bagi persoalan. Kenapa dia exist? You kena bagi reason. Ini untuk nitride ion. Tapi untuk fluoride bukan fluoride, trifluoride ion F3-, yang ni you kena buat lah. You have to refer. Jadinya bagi mereka awak dah buat, jadi saya hanya terus tulis jawapan. Kalau kita buat trifluoride ion ni, okay, dengan you dah kira semua tu, you akan dapati bahawa Lewis structure-nya adalah seperti ini. Okay, ada 2, 4, 6, 8, ada 3 pasang lone pair pada central atom fluorine itu. Jadi, dia dah bagi tahu yang ini does not exist. Why? Kenapa? Kenapa tak wujud? So, kalau you tengok kat sini, dan kalau you alert dengan apa saya sebut sebelum ni, fluorine ni adalah atom yang mesti obey octet rule. Okay, itu satu. Tapi kalau you kata fluorine is an atom that must obey octet rule sahaja, why? You kena sebut. Jadi, kita kena menjawab soalan ini dengan merujuk kepada Lewis structure itu. So, F3- does not exist
Okay, because kalau you tengok kat sini, bila you lukis Lewis structure, you nampak dia expanded octet. Kalau you kata because it is expanded octet, ada molekul yang exist tapi dia expanded octet. Tapi sekarang ni kenapa dia does not exist? Because fluorine atom cannot, ayat sama maksudlah, cannot achieve expanded octet. Maksudnya dia tak boleh mencapai expanded octet because anybody who would like to respond, kenapa dia tak boleh jadi expanded octet untuk fluorine ni? Why? Apa kriteria atom yang jadi central atom itu untuk dia expanded octet? Yang tak ada pada fluorine. Anybody would like to respond? Kenapa? Period Kenapa? Apa dia? Period. Kenapa dengan period tu? Tak habis ayat awak tu. Period. Sekejap. Period yang Dia period berapa? Yang lain siapa nak tolong ID? Okey. No D subshell. Okey. Saya combinekan jawapan ID, jawapan siapa tadi tu saya tak perasan. Ada seorang pelajar perempuan dia tulis period tu. Okey, dan jawapan Wiming. Because fluorine is an ID saya tahu dia nak cakap tu tapi mungkin dia tak ready dengan period, dengan soalan saya tu. Is an element from period tu. Okay. It does not have apa? 3D subshell. Yes. Sebab dia daripada period tu. Period tu mana ada 2D. Jadinya kalau dia daripada period 3, kemungkinan dia boleh lah expanded octet disebabkan dia ada empty 3D subshell tu. Tapi untuk fluorine sebab dia daripada period tu, dia tak ada pun 3D subshell. So dia cannot achieve expanded octet. Jadi yang pertama, you nampak kat sini, fluorine atom cannot achieve expanded octet. Yang ni you memang kalau you buat, you nampak dia memang expanded. Sebab apa? Yang penting kat sini adalah dia tak ada ni. Kalau you nak sebut pasal period tu boleh sebagai menyokong kita punya ni, tapi yang penting yang ni tak ada 3D subshell. Jadi knowledge seperti itu kena ada lah, kena dinyatakan dalam jawapan. Jangan jawapan kita tu macam hanging. Maksudnya nak sebut tapi tak sampai maksud. Jadi pun tak boleh juga. Okey, ada soalan untuk soalan ini? Ada persoalan nak tanya? Tak ada. Okey, ya. Saya pun kejap lagi nak masuk perhimpunan ni. Kejap saya ada. Okey, tak ada benda kena isi untuk unit punya. Okey, next kita pergi pada the last question. Ini last lah. Okey, last question. Okey, ammonia, and boron trifluoride BF3 are covalent compounds. Okay. Ammonia and boron trifluoride react to form this molecule. Okay, yang ini ramai soalan nombor 2 tu sebenarnya ramai yang careless. Okay, explain why ammonia obeys octet rule but boron trifluoride does not. Okay, bila kita nak menjawab soalan pertama ni memang sepatutnya kita kena rujuklah Lewis structure. Nak tak nak memang you akan lukis sebab cara kita nak menjawab tu kita kena merujuk kepada molekul itu ataupun kita kena gambarkan. Biasanya memang akan automatik kita akan lukis lah. Most of the student lukis tapi ada juga pelajar yang hantar tu dia tak lukis tapi jawapannya jadi salah. Okay, so kalau you tengok kepada jawapan saya ni, Lewis structure saya tu, kenapa ammonia tu obeys octet rule? Dia lebih kurang macam tadi kita bincang. Why? Why kelas? Kenapa? Ada sesiapa nak respon? Saya tak perasan kalau ada yang tulis kat chat box. Kenapa? Kenapa dia obey octet rule? Nitrogen atom is surrounded by X yes. valence electron. Yes, is surrounded by 8 valence electron. Bukan dia ada 8 valence electron. Kan kalau you ingat bila kita nak buat Lewis structure, kita kena kira total number of valence electron. Jadi sekarang yang kita susun dalam molekul tu adalah
valence electron nitrogen dengan hidrogen. So dalam kes ini nitrogen atom is surrounded by 8 valence electron. Sekejap. Oh salah. Kenapa pula saya kata dia tak safe tapi tak boleh tulis electrons. Thus it obeys octet rule. How about boron trifluoride? Kenapa kita kata dia does not obey octet rule? Lebih kurang macam ni. Apa nak buat ayat ni? Boron atom is what? Cuba tengok kat situ. Is surrounded by how many electron? 6 valent electron only. Okay. 6 valence electrons only. Jadi therefore dia ni tergolong dalam apa? Dia of course dia tak obey octet rule tapi dia tergolong dalam apa? Exception yang mana? Incomplete octet rule. Yes, good. It is incomplete octet. Dia tak ada rule. Wiming, incomplete octet. Oh. Sebenarnya dia nak jawapan ni. Dia nak jawapan ni. Cuma the way student nak jawab tu biasanya dia akan jadi macam-macam lah. Maksudnya pelajar kadang-kadang dia nak menyatakan ayat yang sama tapi jadi lain. So biasanya lebih kurang macam ni lah jawapan dia. Okay. Jadi ini pengalaman lah bila you jawab soalan. So soalan final mungkin macam ni juga. Okay sekejap saya nak tengok soalan seterusnya. Dia terus show. Show the formation kan. Sekejap Okay. Okay. Oh tak boleh lagi. Dia tak ready lagi. Okay. Show the formation of NH3BF3 molecule using Lewis dot symbol and the bond form. Show, the keyword is show. Yang ini ramai pelajar tak show, dia hanya beri saya equation. Ini sangat bahaya. Sebab dia akan menyebabkan you hilang markah lah pada saya. Pengalaman saya dia memang akan menyebabkan pelajar tu hilang markah. Bila dia kata show the formation, macam mana kita nak tunjuk pada skrip jawapan? Mesti by using appropriate arrows. Okay, mesti menggunakan appropriate arrows. So dia kata NH3BF3 tu boleh terhasil apabila ammonia reacts with BF3. So kalau nak ikutkan equation dia macam ni. Ammonia react with BF3, dapatlah ini NH3 BF3. Tapi yang ini kita tak show sebab ini kita panggil equation. Jadi bila kita nak show, kita kena soalan pun dah sebut dengan jelas use Lewis dot symbol. Okay, nak guna Lewis dot symbol ataupun Lewis structure pun okay, tak ada masalah lah. So kalau nak ikutkan macam ni lah. Ataupun nak guna Lewis dot symbol boleh juga. So kita akan buat Lewis dot symbol yang penting tu dekat lone pair tu. Reacts with boron trifluoride. Okay, boron trifluoride. Katalah nak buat macam ni. Tak kisahlah macam mana pun dia punya Lewis structure tu tapi mesti betul. Okay. Salah ni. Ni. Okay, sekejap. NH3. Okay, kat sini adalah lone pair dia. Okay, sekejap. Okay. Jadi sekarang kalau you tengok ini covalent. Ammonia covalent molecule, BF3 juga covalent molecule. Jadi covalent dengan covalent semua dalam ni antara nitrogen, hidrogen itu adalah covalent bond. Boron, fluorine pun adalah covalent bond. Sekarang you refer kat sini mestilah ada ikatan baru yang terhasil antara nitrogen dengan boron. Mesti ada bond yang baru terhasil. Macam mana bond itu terhasil? Mestilah melibatkan sharing of electron. Macam mana saya boleh kata sharing? Sebab nitrogen non-metal, boron non-metal. Tapi macam mana dia nak share? Sebab kalau kita ingat balik covalent compound ni, covalent bond ni, dia mesti setiap atom tu contribute the electrons to be shared with in order to form the bond. Tapi dalam kes ini you dah nampak nitrogen ada sepasang lone pair, boron around dia punya central around boron ni tak ada lagi lone pair untuk disumbangkan to be contribute untuk dikongsikan bersama. Jadi only nitrogen yang ada ikatan pula lone pair tersebut. Jadi macam mana kita nak buat? You have to show the movement of electron from nitrogen. Sekejap siapa? Kalau Lewis dot symbol guna Lewis structure boleh sebab saya tengok dia punya skema tu boleh. Boleh tapi lebih baik kita guna Lewis dot lah. Okay, nanti saya komen. So you have to show by using appropriate arrow. Arrow yang melengkung macam ni pergerakan lone pair tu kepada boron.
Jadi biasanya kita akan tengok, okay, ada tak arrow ini, dia show tak? Show. Okay, lepas tu tak habis lagi. Kena tengok kat sini. Okay, jadi apa? Dapatlah ikatan baru antara nitrogen dengan boron. Terhasillah ikatan baru. Okay, yang ni saya buat macam ni Okay, sekejap saya buat lengkapkan ni dulu. Ini nak cepat dah ni. Tapi awak jangan buat dot-dot yang tak nampak masih nampak. Okay, so maksudnya kalau ikutkan kita boleh je buat macam ni. Tapi disebabkan kita nak tunjukkan itu covalent dative bond, kita akan buat anak panah sebab nitrogen yang contribute electron to be shared with boron. So anak panah itu ke arah boron. Dan labelkan ini sebagai coordinate. Sebab dia tak mention dalam soalan, dia suruh awak tulis coordinate covalent bond atau mungkin pelajar tu tulis dative bond pun betul. Dative bond, mana-mana lah. Okay, mana-mana ataupun dative bond. But must be label. Kena label. Biasanya itu yang kurang markah lah. Yang penting show tu biasanya memang itu selalu yang berlaku, tapi kesian you kena ingat satu markah boleh merubah grade awak. Sama ada, contoh kalau pelajar tu A adalah 80. Kalau ikut sistem matrikulasi, untuk dapat A adalah 80 markah. Kalau pelajar tu dapat 79, maksudnya dia A-. Tapi lagi satu markah tu dia hilang disebabkan dia tak show ni. Maksudnya arrow ni tak ada lah contoh. So agak rugilah kat situ. Tu saya kata, satu markah boleh merubah grade. Sama ada you dapat grade lebih baik ataupun grade yang kurang baik lah. Bukanlah saya kata A- tu tak baik. Tapi of course kalau kita dapat peluang untuk dapat A tu, satu lagi untuk berubah grade yang ke arah lebih baik, mestilah kita prefer yang itu kan. Jadi itu kena buat. Okey, tadi ada siapa tanya, dia kata kalau nak guna, kalau soalan guna ni Lewis dot symbol, dia guna Lewis structure boleh ke tak? Sebab dalam skema yang diberikan tu okey je. Cuma biasanya kalau you tengok pada soalan, you gunalah Lewis dot symbol. Cuma bila Lewis dot symbol tu dia macam ni kan. You kena buat lah macam ni. Sama ada satu tu cross, satu tu dot. Kan? Kena buat macam ni. Boleh siapa tadi yang bertanya tu? So banyaklah sikit dia kena buat. Biasanya ikut arahan soalan. Cuma pengalaman saya lepas tu kadang dia terima je. Tapi you kena ikut soalan lah. Sebab kadang-kadang ikutlah ketika itu. Kalau dia kata strict, maksudnya kalau ketika itu strict, dia punya skema tu strict lah. Memang nasib kurang baik sikit lah. Okay, ada soalan? Okay, Nur Syahidah Ashikin. Okay, any question? Saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Dah habis dah pun. Ada soalan? Ada? Is there any question? InsyaAllah tak ada, madam. Maksudnya sekarang ni saya bukan tamatkan ni saya kata 2 jam nak buat sejam je. Saya dah bagi kerja. Kerja tu tadilah yang dalam grup tu. So awak pun of course lah nak ni juga kan. Maksudnya ada peluang untuk buat kerja tu. Okay, kalau ada masalah nanti boleh PM. Okay, ya siapa tu? Kalau ada masalah nanti boleh PM lah. Alright class, itu sahaja. Thank you. Thank you, Thank you, madam. madam. Alright. Madam. Okay. Thank you, madam. Okay, key in attendance key in attendance. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam.